Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita masih lagi menggunakan modul B dan aktiviti kita pada pagi ini adalah membaca dan menulis. Baiklah, hari ini hari Rabu bersamaan 24 Februari 2021 dan aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini adalah dengan menggunakan modul B pada helaian 63, 64, 65, 66 dan 67. Baiklah, sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang objektif kita untuk aktiviti pada pagi ini. Akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat membaca perkataan dengan sebutan yang jelas dan betul dan menulis perkataan menggunakan tanda baca dan huruf yang betul. Aktiviti kita pada hari ini ialah menulis semula perkataan yang dibaca dengan betul dan kemas. Sebelum memulakan aktiviti, suka cikgu menerangkan cara bagaimana untuk kamu menulis huruf-huruf dalam perkataan tersebut dengan betul. Baiklah, kita lihat huruf yang pertama. Huruf apa? Huruf A besar. Baiklah, A besar mestilah ditulis dengan saiz yang lebih besar daripada huruf A kecil. Ianya separuh daripada saiz A besar. Pastikan ianya separuh daripada saiz A besar. Tidak terlalu besar sehingga menyamai saiz A besar. Baik, kita tengok huruf yang seterusnya iaitu huruf S. Sama ya, S besar dan juga S kecil rupanya sama, tetapi yang membezakan huruf kecil dan huruf besar adalah saiz. Pastikan kamu menulis S kecil di tengah-tengah perkataan. Begitu juga dengan huruf C. Besar dan C kecil mempunyai rupa yang sama. Perbezaan C besar dan C kecil adalah pada saiz. Begitu juga dengan R besar dan juga R kecil. Pastikan kamu menulis R kecil sebahagian sahaja daripada huruf R besar. Baiklah, bagaimana pula dengan huruf yang mempunyai ekor di bahagian bawah seperti huruf G? Baiklah, di sini huruf G besar. Rupa G kecil adalah seperti ini. Dan G kecil mempunyai ekor. Pastikan ekor G kecil ditulis di bahagian bawah garisan. Menjadi satu kesalahan jika kamu menulis ekor G kecil di atas garisan. Okey, kita tengok contoh yang lain, huruf K. K besar dan juga J kecil. J kecil juga perlu ditulis sehingga di bawah garisan. Okey, begitu juga dengan huruf Y. Y kecil juga mempunyai ekor dan ekornya perlu ditulis di bawah garisan. Dan yang terakhir huruf Q. Q kecil juga mempunyai batang di bawah dan perlu ditulis sehingga di bawah garisan. Baiklah, bagi huruf yang mempunyai batang seperti huruf B, rupa B kecil, rupa B kecil dia mempunyai batang. Pastikan kamu menulis batang B
sama dengan saiz B besar, sama tinggi. Jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek dan pastikan ianya berada di kedudukan atas. Okey, kita lihat huruf yang seterusnya, huruf D. Okey, sama ya. Huruf D mempunyai batang. Pastikan batang D kecil ditulis sama paras dengan D besar. Okey, seterusnya huruf K. Huruf K mempunyai batang dan juga kaki. Okey, pastikan kaki huruf K kecil ditulis separuh daripada batangnya. Jangan terlalu atas sehingga menyamai huruf K besar. Separuh daripada batang sahaja. Okey. Dan yang terakhir huruf T. Okey, T kecil juga mempunyai batang dan pastikan tanda sempang ditulis di tengah-tengah batang huruf T. Baik, faham? Baiklah, kita tengok lembaran kerja yang pertama. Okey, sebutkan sama-sama dengan cikgu. Panas. Sekali lagi. Panas. Okey, ejaan panas. P-A-N-A-S. Okey, kalau kamu tengok di sini, huruf P-nya adalah huruf besar diikuti dengan huruf kecil. Okey, kita tengok contoh yang telah cikgu buat. Okey, kamu kena tulis semula perkataan panas dengan betul dan kemas. Panas. Panas. Baik, perkataan yang seterusnya, hujan. Eja sama-sama dengan cikgu. H-U, hu. J-A-N, jan. Hujan. Dan kalau kamu lihat, huruf H, huruf pertama dia adalah huruf besar diikuti dengan huruf kecil. Okey, kalau kamu tengok di sini ada huruf J. Dan ekor J berada di bawah garisan. Okey, tengok cikgu buat. Okey, hujan. 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 Pastikan kamu tulis betul-betul di atas garisan yang telah cikgu sediakan. Baik, selesai. Baiklah, lembaran yang kedua. Mendung. Mendung. Okey, kamu tahu tak mendung tu apa? Okey, mendung tu adalah cuaca sebelum tibanya hujan. Okey, bila awan tu dah berwarna kehitam-hitaman, warna kelabu, jadi kita panggil ia sebagai mendung. Okey, ejaan mendung ialah M-E-N-D-U-N-G, dung. Mendung. Okey, sekali lagi. M-E-N-D-U-N-G, dung. Mendung. Okey, kamu lihat ejaan mendung. Okey, di permulaan perkataan, cikgu tuliskan dengan huruf besar diikuti dengan huruf kecil dan huruf G ekornya berada di bawah garisan. Baik, selesai. Baiklah, lembaran yang ketiga adalah berangin. Berangin. Okey. B-E, ber. R-A, ra. N-G-I-N, ngin. Berangin. Baiklah, berangin adalah keadaan cuaca yang berangin. Okey, kita tengok contoh.
tulisan berangin. Okey. B besar diikuti dengan huruf kecil dan mempunyai G ekornya di bawah garisan. Baik. Tulis betul-betul ya. Perhatikan contoh yang telah cikgu bagi. Dan pastikan kamu menulis dengan kemas. Baik, lembaran kerja yang keempat. Puting beliung. Puting beliung. Okey, di mana keadaan cuaca yang mempunyai angin dengan pusaran yang terlalu kuat. Baik, kita tengok contoh penulisan. Baik, puting beliung. Okey, P huruf besar diikuti dengan huruf kecil dan di hujungnya huruf G. Pastikan ekor G di bawah garisan. Begitu juga dengan perkataan beliung. Huruf G berada di bawah garisan. Okey. Selesai. Lembaran yang seterusnya, yang kelima, ribut petir. Ribut petir. Di mana keadaan cuaca yang mempunyai kilat memancar disertakan dengan hujan. Baiklah, kita tengok contoh penulisan ribut petir. Okey. R-I-R, B-U-T, ribut, P-E-T-I-R, petir, ribut petir. Okey, di sini terdapat huruf T. Okey, cikgu dah ajar tadi bagaimana nak tulis huruf T. Pastikan batangnya hingga atas dan tanda sempang berada di tengah-tengah. Selesai. Baiklah, seterusnya matahari. Matahari. M-A ma, T-A ta, H-A-H, R-I-R. Matahari. Okey, kamu tahu kan matahari itu apa? Okey, nanti warnakan matahari ni. Okey, kita tengok contoh penulisan matahari. Okey, kalau kamu tengok di sini sama seperti lembaran-lembaran yang lain. Pastikan huruf pertama di awal perkataan ditulis dengan huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil. Okey, kalau di sini terdapat huruf T dan juga huruf H yang mana huruf-huruf tersebut mempunyai tiang. Okey, pastikan tiangnya kamu tulis atas sedikit daripada huruf-huruf kecil ni. Okey, pastikan tiangnya kamu tulis di atas sedikit daripada huruf-huruf kecil dan huruf T pastikan tanda sempangnya berada di tengah. Okey. Selesai. Baiklah, seterusnya lembaran yang ketujuh. Awan. Awan. A-R-W-A-N-1. Awan. Okey. Awan, kamu tahu kan? Awan terdapat di langit. Okey. Kita tengok contoh penulisan awan yang dah cikgu buat. Okey. Awan. Di sini tiada masalah sangat kerana hurufnya adalah huruf yang sama. Okey. A besar dan diikuti dengan huruf kecil. Okey. Dan seterusnya. Pelangi. Pelangi. P-E-L-A-N-G-I. Pelangi. Okey, tahu kan pelangi itu terjadi bila? Okey, semasa hujan dan ketika terdapatnya cahaya matahari. Okey. Tuliskan huruf G ekornya di bahagian bawah garisan. Okey. Bawah garisan seperti yang dah cikgu bagi tahu untuk sebelum-sebelum ni. Okey.
Baiklah, lembaran yang terakhir, yang ke-8, bulan. Bulan. Okey, kamu tahu kan bulan? Okey, bulan terdapat pada waktu malam. Okey, kita tengok ejaannya. Eja dengan cikgu bersama-sama. B-U-L-A-N lan. Bulan. Okey, kita tengok penulisan bulan macam mana. Okey, pastikan di awal perkataan kamu menulis dengan huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil. Dan begitu juga dengan perkataan seterusnya iaitu bintang. Bintang. B-I-N bin. T-A-N-G tang. Bintang. Okey, bintang juga terdapat pada waktu malam. Okey, pastikan ejaannya betul. Dituliskan dengan huruf besar di bahagian hadapan dan diikuti dengan huruf kecil. Okey, huruf T dan huruf C seperti yang dah cikgu ajar. Pastikan kamu menulis dengan tulisan yang kemas ya. Dan warnakan gambar-gambar yang terdapat dalam lembaran kerja kamu. Baiklah, selesai. Diharapkan kamu dapat menulis perkataan dengan betul dan kemas dan dapat mengikut apa yang telah cikgu ajarkan. Akhir sekali, selamat belajar dan semoga berjaya.